أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya Tabarak maksud dia ialah dari segi bahasa kebaikan yang bertambah ataupun kebaikan yang berterusan, dan diterjemah dalam Al-Quran Tabaraka ialah maha tinggi lagi maha suci, tapi dari segi bahasanya asalnya ialah kebaikan yang bertambah ataupun kebaikan yang berterusan. Siapa tu kebaikan yang bertambah dan kebaikan yang berterusan? Siapa? Allazi biyadihil mulk, yang biyadihi di tangannya al-mulk, kerajaan. Siapa yang di tangannya sahaja kerajaan? Tidak lain tidak bukan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerajaan yang dimiliki oleh manusia adalah berbentuk sementara dan terbatas. Oleh sebab itulah Allah tidak sebut kerajaan dalam ayat ini kerajaan apa? Adakah kerajaan di langit, mulkus samawat, ataupun kerajaan di bumi, mulkul ard. Tuhan tak sebut. Yang Tuhan sebut ialah biyadihil mulk, di tangannya kerajaan. Allah tinggalkan kosong, di tangannya kerajaan. Kenapa? Sebab Allah nak membezakan kerajaan manusia dan kerajaan yang dimiliki oleh Allah. Kerajaan manusia sangat-sangat terbatas dan bersifat sementara. Kadang-kadang namanya kerajaan, tetapi dia tak boleh menguasai kesemuanya. Kerajaan Kelantan tak boleh menguasai semua rakyatnya. Kerajaan Kelantan tidak mengetahui semua apa yang berlaku di Kelantan. Dan kerajaan Kelantan boleh jatuh bila-bila masa. Sama juga kerajaan Malaysia, bukan semua yang ada dalam Malaysia diketahui oleh kerajaan Malaysia, dan bukan semua yang rakyat yang ada dalam Malaysia dapat dikawal oleh kerajaan Malaysia. Itu sifat kerajaan yang dimiliki oleh manusia. Tapi sifat kerajaan yang dimiliki oleh Allah adalah tidak ada batas dan bukan bersifat sementara. Maka sebab itulah Allah tinggalkan kerajaan itu tanpa disebut kerajaan apa. Biyadihil mulk, maha suci, maha tinggi, maha bertambah kebaikannya, maha berterusan kebaikannya. Siapa? Yang di tangannya kerajaan. Kerajaan mana ni? Kerajaan kepada segala kerajaan. Kerajaan di mana-mana. Kerajaan di langit, ya, di tangan dia. Kerajaan di bumi, di tangannya. Kerajaan di dunia, di tangannya. Kerajaan di akhirat pun di tangannya. Maka Allah tidak sebut kerajaan apa, supaya kerajaan yang dimiliki oleh Allah meliputi semua kerajaan.
Kenapa Allah sebut di tangannya kerajaan? Sebab antara sebab manusia tidak mentaati perintah Allah, antara sebab manusia sentiasa lupa kepada Allah ialah sebab manusia tidak sedar bahawa Allah tu sangat-sangat berkuasa dan Allah boleh hancurkan apa sahaja mengikut kehendaknya tanpa dihalang oleh sesiapa, dan Allah boleh membina ataupun mencipta apa sahaja mengikut kehendaknya bila-bila masa dan di mana sahaja tanpa ada sesiapa yang boleh menghalangnya. Jadi sebab bila manusia tidak sedar, tidak yakin kebesaran Allah, maka Allah sebut tabarakallazi biyadihil mulk. Allah nak turunkan hujan, kita tak boleh buat apa-apa. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu qadirun, maha berkuasa. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah nak bagi kaum Nabi Lut diterbalikkan, yang bumi di atas menjadi di bawah, yang bumi di bawah menjadi di atas. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah nak hancurkan Firaun dengan air lembut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada siapa dapat menghalangnya. Kemudian Allah sebut apa bentuk ataupun contoh Allah tu maha berkuasa atas segala sesuatu, dan di tangan Allah segala kerajaan. Apa contoh? Allah sebut dalam ayat seterusnya, allazi khalaqal mauta wal hayat. Bukti Allah itu maha berkuasa, bukti Allah itu di tangannya segala kerajaan ialah allazi khalaqal mauta. Allah boleh mencipta al-maut, kematian, wal hayat, dan kehidupan. Allah sebut yang semua manusia tak mampu melakukannya. Siapa yang mampu menghidupkan manusia dan mematikan manusia? Sebab itulah Tuhan sebut dalam surah Al-Baqarah bagaimana perdebatan antara Ibrahim AS dengan seorang raja yang katanya bernama Namrus. Allah berkata dalam surah Al-Baqarah, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim an atahu al-mulk. Tidakkah kamu lihat orang yang berdebat, berhujah dengan Nabi Ibrahim AS, dan orang itu Allah bagi kerajaan kepadanya. Tuhan tak sebut siapa, cuma dalam tafsir disebut Namrus bin Kan'an. Dan yang terbaiknya kita jangan sebut nama. Bila Allah tak sebut nama, jangan kita sebut nama. Bila Allah tidak sebut nama, maka nama itu tidak penting. Yang penting apa dia? Allah nak bagi tahu manusia bila ada kerajaan, bila ada kuasa, dia akan melampaui batas sampai tahap dia mengambil hak Allah. Dia mengaku dia boleh lakukan apa yang Allah boleh lakukan. Jadi ketika Ibrahim ditanya oleh raja ini, siapakah Tuhan kamu? Maka Ibrahim menjawab, kalau orang tanya kita, siapa Tuhan kita? Kita nak jawab apa? Nak jawab apa? Kalau orang India ke China tanya, siapa Tuhan kamu? Dalam ayat ini Tuhan nak ajar kita bagaimana nak berdebat, bagaimana nak berhujah dengan orang-orang yang tidak beriman. Dan juga Allah nak bagi tahu berdebat itu, berhujah itu adalah salah satu cara pendekatan dakwah para rasul. Ibrahim berdebat dengan raja, dan antara yang disoal kepada Ibrahim ialah, siapa Tuhan kamu? Maka Ibrahim menjawab, Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan aku ialah
yang boleh menghidup dan mematikan. Ibrahim bagi hujah yang satu benda yang benar-benar menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Apa dia? Tuhan aku boleh menghidup dan mematikan. Maka kata Namrus ataupun seorang raja, dia kata qala ana uhyi wa umit, ana uhyi wa umit. Kalau macam tu, aku pun boleh menghidup dan mematikan. Kalau Tuhan kamu boleh menghidup dan mematikan, maka aku pun uhyi wa umit, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Tengok Tuhan nak bagi tu penyakit manusia. Bila dia dah tak kenal Allah, dia akan sampai tahap melampau sehingga dia mengaku benda yang dia sendiri dia tak yakin boleh lakukan, dan dia mengambil hak Tuhan. Hak untuk menghidup dan mematikan manusia hanyalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesiapa yang boleh menghidup dan mematikan. Persoalan kalau raja ni yang zalim, dia tahu dia tak boleh menghidup dan mematikan, kenapa dia masih mendakwa kepada Ibrahim dia juga boleh menghidup dan mematikan? Kenapa? Ada dua tafsiran. Pertama, kata ulama, raja ini keliru. Raja ini keliru, dia tidak faham apa makna menghidup dan mematikan. Lalu disebabkan kekeliruan dia ambil dua orang lelaki, seorang dia bunuh dan seorang lagi dia biarkan hidup. Maka kata raja ini kepada Ibrahim, tengok, yang aku bunuh aku telah matikan dia, dan yang aku biarkan hidup aku hidupkan dia. Betul? Betul tak? Itu bermakna menghidup dan mematikan. Apa makna menghidupkan? Menghidupkan ialah yang asalnya tiada, Allah menghidupkan. Tadi raja tadi yang zalim tu, adakah dia menghidupkan yang tiada? Tak. Orang tu memang dah ada. Dia kata saya tak bunuh dia, mana saya hidupkan dia? Tak. Itu bukan makna menghidup. Menghidup daripada tiada diadakan. Makna dia keliru, dia tak faham apa makna menghidupkan. Dan memati pun dia tak faham apa makna mematikan. Apa makna mematikan? Apa yang dibuat oleh raja tadi, dia ambil pisau, dia bunuh lelaki. Adakah itu mematikan? Tak, itu bukan mematikan. Mematikan ialah kita boleh buat seseorang itu mati tanpa kita buat apa-apa. Contoh saya kata, mati? Dia pun mati. Tapi apa yang dilakukan oleh raja yang zalim, dia ambil pisau, dia bunuh, dia tikam. Itu bukan mematikan, itu melakukan perbuatan yang menyebabkan kepada kematian. Kalau mematikan tak payah ambil pisau, tak payah tikam, nyak je, mati. Tapi dia tidak mampu. Jadi sebab pertama, kenapa raja yang zalim mengaku dia boleh menghidupkan, mematikan, sebab dia sendiri keliru apa makna menghidup dan mematikan. Satu. Yang kedua, kenapa dia mengaku dia boleh menghidupkan dan mematikan? Kata ulama, dalam hati dia memang dia cukup yakin dia tak boleh menghidupkan dan mematikan. Dia tak yakin pun. Tapi kenapa dia mendakwa? Sebab sombong. Dia cukup yakin bahawa dia tak boleh menghidup dan mematikan manusia, tapi dia mengaku sebab dia sombong. Itulah antara sebab manusia engkar perintah Allah, kufur kepada Allah, ialah bukan sebab jahil, tapi sebab sombong. Dan sebab itulah di hujung ayat Allah kata apa? Wallahu la yahdi al-qawmaz zalimin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Allah tidak akan beri hidayah kepada kaum yang zalim. Di hujung kisah ni Allah sebut Allah tidak akan memberi hidayah pada kaum yang zalim. Siapa yang zalim? Dalam konteks cerita perdebatan Ibrahim dengan raja yang zalim ni, di mana kezaliman? Apa kezaliman itu?
Kezaliman dalam kisah ini ialah raja yang zalim ni, dia yakin dia tak boleh menghidupkan yang mati dan tak boleh mematikan yang hidup. Itulah kebenaran. Tapi dia tak boleh tunduk kepada kebenaran sebab sombong, maka orang itu adalah zalim. Orang itu adalah zalim. Dan bila dia zalim, iaitu tidak boleh tunduk kepada kebenaran, Allah tidak akan memberi hidayah. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Hambanya mencari hidayah, Allah akan bagi. Tapi bila hambanya tak nak hidayah, apa bukti? Dia tahu dah kebenaran, tapi dia tolak. Dia tidak boleh tunduk kepada kebenaran. Ketika itu dia telah zalim kepada dirinya, dan Allah tidak akan memberi hidayah. Boleh? Jadi sekarang ramai orang yang faham zalim ialah rasuah, zalim ialah merompak, zalim ialah berzina, rogol. Kita dengar berita dua hari lepas lah, saya baca akhbar, 2 pasang remaja di Pasir Putih, Kelantan. Pelajar sekolah, yang lelaki umur 17, yang perempuan umur 15. Satu tingkatan 5, yang perempuan tingkatan 3. Dia jumpa, dia buat laporan kepada polis. Dia jumpa satu bayi yang dibungkus, yang masih hidup. Dia kata dia jumpa di Jeram Pasu, Pasir Putih, tempat air terjun. Jadi polis pun ambil laporan dan pergi tengok tempat tu, pergi siasat. Tapi daripada percakapan tu, polis agak cerita ini adalah rekaan. Setelah disiasat, rupa-rupanya anak tu adalah hasil daripada pasangan remaja yang berzina. Nampak? Umur berapa lelaki? 17, perempuan 15. Apa kerja dia? Pelajar sekolah. Pelajar sekolah kan. Pertama berzina, yang kedua mereka cerita palsu kan. Bila kita dengar berita tu, kita cakap tak dia tu zalim kan? Ya, betul, itu adalah perbuatan yang zalim. Zalim pada diri sendiri. Tapi bila kita tahu kebenaran, kita tak tunduk kepada kebenaran. Kita bukan berzina, kita bukan mereka cerita palsu, tapi kita tahu kebenaran. Contoh, solat itu adalah benar, tapi kita tak salat, kita adalah orang yang zalim. Kita adalah orang yang zalim. Dan bila kita zalim, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak akan beri hidayat kepada orang yang zalim. Sebab itulah bila kita tak tunduk kepada kebenaran, hati kita akan menjadi keras dan kita tak akan jumpa hidayah Allah. Apa punca? Jangan salahkan takdir, tapi salahkan diri kita sendiri. Sebab kita tahu banyak kebenaran, tapi kita tidak tunduk kepada kebenaran. Itulah punca hidayah tidak masuk dalam hati kita. Boleh? Dan sebaliknya, Allah tidak pernah zalim kepada manusia. Allah tidak bagi hidayah bersebab. Sebabnya apa? Manusia dah tahu kebenaran tapi tidak tunduk. Maka sebaliknya, bila kita tahu kepada kebenaran, kita tunduk kepada kebenaran, kita telah berlaku adil. Zalim lawan dia adil. Bila kita tunduk kepada kebenaran, kita telah berlaku adil. Dan bila kita berlaku adil, Allah akan bagi hidayah. Subhanallah. Semakin kita tunduk kepada kebenaran, semakin kita mendapat hidayah Allah, dan semakin kita dekat kepada Allah. Berapa ramai yang zalim pada diri sendiri. Dia tidak merompak, dia tidak berzina, dia tidak ambil rasuah, tapi dia tidak solat. Dia telah melakukan kezaliman kepada dirinya. Bahkan kata para tabi'in, antaranya ialah Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, kata dia,
para sahabat bersepakat bahawa satu-satunya amalan yang bila ditinggalkan maka sahabat mengatakan ia adalah kafir. Sahabat Rasulullah bersepakat bahawa satu amalan kalau ditinggalkan maka dia akan membawa kepada kufur. Apa dia amalan tersebut? Apa dia amalan tu? GST ke hudud? Apa dia? Solat. Solat. Sahabat bersepakat bahawa satu amalan ni kalau tinggal menjadi kafir, iaitu solat. Puasa kalau tinggal puasa tak menjadi kafir, ia hanyalah dosa besar. Kalau tak mengeluarkan zakat, dia tidak menjadi kafir. Kalau dia tidak melakukan haji, dia tidak menjadi kafir. Tapi kalau dia tidak solat, dia telah menjadi kafir. Dan sebenarnya itulah pendapat yang paling kuat. Dalam mazhab Hambali, siapa yang meninggalkan solat, dia telah menjadi kafir. Dan itulah yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga menyebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddassir, perbualan antara ahli syurga dan ahli neraka. Kata ahli syurga kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar, apa sebab kamu masuk ke dalam neraka saqar? Apa sebab kamu masuk ke dalam neraka saqar? Maka kata ahli neraka saqar, ini cerita belum berlaku, tapi Allah rakamkan kepada kita dalam Al-Quran supaya kita tadabbur, kita hayati, dan supaya kita elakkan daripada menjadi penghuni neraka saqar. Punyalah sayangnya Allah kepada hamba-hamba dia. Cerita yang belum berlaku Allah dah rakamkan. Untuk apa ni? Supaya kita elakkan. Allah tak nak kita menjadi penghuni neraka saqar. Maka Allah bagi tahu sebab apa manusia masuk ke dalam neraka saqar. Maka Allah rakamkan perbualan antara penghuni syurga dan penghuni neraka saqar. Apa sebab kamu masuk neraka saqar? Maka kata penghuni neraka saqar, qalu lam naku minal musallin, sebabnya ialah kami tidak melakukan solat. Kami tidak melakukan solat. Jadi solat adalah sebab utama yang membawa manusia ke neraka. Tapi sekarang orang yang paling takut, yang paling manusia takut apa dia? Apa yang paling kita takut sekarang? GST. GST. Dia GST tak menjadi kafir. Dan GST 6% je. Tapi kalau tak solat, dia masuk neraka berapa peratus? 6% ke 60%? 100%. Tapi yang mana orang paling takut, paling risau, paling marah? GST ke tak solat? Subhanallah. Itu zalim. Kenapa kerajaan kenakan GST? Kenapa kerajaan kenakan GST? Tunggu 1 April nanti kan? Kenapa kerajaan kenakan GST? Sebab biyadihil mulk, sebab dia ada kerajaan, dia ada kuasa, dia boleh buat apa saja dia nak, walaupun dia zalim kepada rakyat. Jadi maka kalaulah kerajaan ada kuasa sedikit pun, dia boleh buat apa saja. Maka cuba bayangkan, tabarakallazi biyadihil mulk, Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Kerajaan langit, kerajaan bumi, kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Kalau kerajaan dunia dia boleh buat apa saja, termasuklah dia paksakan cukai, maka kerajaan Allah yang meliputi dunia dan akhirat, dia boleh buat apa saja, termasuklah menghumbangkan manusia ke dalam neraka saqar. Maka sepatut kita lebih takut kerajaan Allah daripada kerajaan manusia.
Kerajaan manusia dia boleh kenakan cukai, tapi manusia masih boleh hidup. Manusia masih boleh bernyawa. Manusia masih boleh makan. Tapi kalau kerajaan Allah kenakan manusia ke dalam neraka Saqar, tidak ada sesiapa yang boleh menyelamatkan manusia. Jadi takutlah kepada Allah yang di tangannya segala kerajaan. Dan apa bukti Allah tu maha berkuasa? Allazi khalaqal maut, Allah yang menciptakan kematian dan wal hayat. Tengok antara kehidupan dan kematian, sepatutnya yang mana dulu? Kalau ikut tertib, ikut susunan, hidup dulu ke mati dulu? Hidup dulu kan? Siapa yang mati dulu baru hidup? Tak ada kan? Jadi kalau hidup dahulu, sepatut Allah sebut apa? Allazi khalaqa al-hayat wal maut, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tapi dalam ayat Allah terbalikkan. Allah sebut dahulu kematian. Allazi khalaqal maut, Allah yang menciptakan kematian. Barulah Allah kata dan juga menciptakan kehidupan. Kenapa Allah terbalikkan? Kenapa Allah terbalikkan? Kata ulama', kata ahli tafsir, antara sebabnya ialah benda yang paling manusia lupa ialah mati. Betul? Dan benda yang paling manusia ingat dan tak perlu diingatkan ialah kehidupan. Maka Allah sebut mati dahulu untuk mengejutkan kita daripada tidur, bahawa mati boleh datang bila-bila masa, dan matilah yang akan menentukan manusia celaka ataupun bahagia, syurga ataupun neraka. Betul? Kadang-kadang Nabi kata ada manusia melakukan pada zahirnya amalan ahli syurga, tapi dia sebenarnya bila mati ahli neraka. Di penghujung kehidupan dia. Ada orang melakukan amalan ahli neraka, tapi sebenarnya dia adalah ahli syurga. Di penghujung kehidupan dia bertaubat, dia melakukan amalan ahli syurga, dan dia mati dalam beriman. Itu yang dikira. Maka sebab itu Allah sebut mati dahulu. Kenapa? Sebab manusia selalu lupa kepada kematian. Betul tak? Hari ni saja berapa kali kita ingat mati? Berapa kali ingat mati? Tak ingat sekali abuk. Berapa kali kita ingat hidup? Berapa kali hari ni saja, berapa kali kita ingat nak makan? Nak makan semacam mana tak nak mati lah tu, kan? Lepas ni makan pula. Dia makanan memang sentiasa ada. Kalau tak ingat pun ada, betul tak? Tapi mati tu ada juga. Kalau tak ingat pun dia datang juga kan. Tapi mana lebih bahaya? Mana lebih bahaya, mati ataupun hidup? Oh, hidup lebih bahaya. Patutlah. Minggu lepas, hari Sabtu lepas, ada kawan anak saya yang sulung, umur 23 tahun. Kawan dia daripada Kelantan, dulu belajar satu sekolah di Mak Tapi sekolah Condong. Kemudian habis tu dia pergi maktab perguruan. Kemudian dia habis maktab perguruan, praktikal, mengajar di sekolah di Kuala Lipis. 2 bulan lepas dia kahwin, umur 23. Kemudian hari Sabtu lepas dia balik ke Kelantan untuk buat kenduri kahwin. Sebab 2 bulan lepas tak sempat kenduri, kahwin saja. Hari Sabtu lepas dia buat kenduri kahwin, hari Sabtu. Kemudian hari Ahad dia balik ke Pahang, Kuala Lipis untuk mengajar keesokan hari, iaitu hari Isnin. Sampai dia Lipis, Merapu, aksiden kereta kancil, mati, umur 23. Ya, isteri dia tak mati, kan? Sebelum dengar berita kematian,
Kawan-kawan dia semua dapat gambar dia ketika kenduri kahwin. Meriah. Anak saya pun dapat dalam Facebook. Meriah dengan kawan-kawan, dengan saudara mara, gambar kahwin, kenduri kahwin. Tapi lepas 2 hari keluar gambar dalam akhbar mayat. Tengok, umur berapa tu? 23. Sekarang pelajar ni duduk kat mana ni? Dalam kubur. Dalam kubur kan? Cuba bayangkan kalau kita duduk tempat dia. Malaikat maut datang, ambil nyawa, kita pun dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian semua kita sedar dan semua kita tahu orang sedang mengusung kita dan pergi ke kubur. Macam mana perasaan kita? Kadang-kadang orang nak masuk kawasan sini, orang tengok dalam kemah tu. Saya sendiri pun samalah. Bila saya tengok kemah tu, saya pun fikir macam mana orang boleh duduk dalam kemah. Kipas tak ada kan? Siang, malam, kat situlah. Kadang-kadang nyamuknya, saya pun tak boleh fikirkan. Kalau suruh saya rasa susah kot. Tapi selepas itu saya fikir balik. Sebenarnya kehidupan dalam kubur lebih dahsyat daripada dalam kemah. Dalam kemah ada elektrik juga. Dalam kemah ada makanan. Dalam kemah ada pakaian. Dalam kemah ada anak, ada isteri. Tapi selepas ini, bila-bila masa, di mana sahaja kita akan berpindah ke tempat yang lebih dahsyat daripada kemah. Apa dia? Kubur. Bila tu kita akan masuk kubur? Tak tahu? Yalah, bila mati tu? Tak tahu? Saya tahu. Saya tahu bila saya mati. Bila sampai ajal. Dan kalau kita tak tahu, apa sepatut kita buat? Cari bekalan. Bila cari bekalan tu? Besok ke minggu depan? Yalah, masa hidup. Sekarang masa hidup. Bila? Hari ni ke, besok ke, minggu depan? Ya. Macam kita bila orang kampung Kemubu tahu kita nak datang bagi kuliah kan, bila buat persiapan ni? Apa tikar, apa sejadah, bila? Hari ni. Sebab apa hari ni buat? Sebab kita dah tahu kan? Betul tak? Kalau tak tahu bila saya nak datang, saya kata saya akan datang bila-bila masa. Bila buat persiapan? Minggu depan. Tu mana tak faham lah tu. Subhanallah. Kalau kita tahu, yang kita tahu kita buat persiapan, yang kita tak tahu lagi kita buat persiapan. Sebab apa? Tak tahu bila. Dia boleh datang bila-bila masa. Tengok pelajar, kawan anak saya tadi, dia tahu tak? Dia kahwin selepas 2 bulan, selepas kenduri dia akan mati. Dia tahu tak? Kalau dia tahu, dia buat apa? Dia tak kahwin langsung ke dia kahwin 2-3 terus? Subhanallah. Betul tak? Nak jawab tak boleh, tak payah jawab. Sebab itulah Tuhan kata allazi khalaqal maut. Sebab itulah Quran kita kena faham, kena tadabbur. Bila kita tadabbur, barulah kita dapat peringatan. Kenapa Allah sebut mati dahulu? Sebab ramai manusia lupa mati. Bila manusia lupa mati, sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Ada orang mati dalam maksiat, habis, hancur hidup dia. Dan bila dia masuk kubur, apa kata Nabi? Siapa yang masuk kubur, dia azab dalam kubur, maka selepas kubur, azabnya lagi dahsyat. Dan siapa yang mati dalam keadaan beriman, dia masuk kubur, kuburnya akan menjadi taman syurga. Dan selepas berlaku kiamat, dia akan mendapat nikmat yang lebih baik daripada nikmat dalam kubur. Kita pilih. Kalau kena je azab dalam kubur, maka itu petanda azab kita selepas alam kubur lagi teruk dan lagi dahsyat. Macam mana kita nak elakkan daripada azab kubur? Macam mana kita nak elakkan daripada azab kubur? Dua je. Apa dia? Dua je. Pertama, ubudullah, sembahlah Allah.
tauhidkan Allah, esakan Allah. Yang kedua, ikut perintah Allah. Mentauhidkan Allah. Yang kedua, mengikut perintah Allah. Itu je satu-satunya cara nak selamatkan diri daripada azab kubur dan seterusnya, azab neraka Jahannam. Kalau kita masa hidup kat dunia kita tak mengesakan Allah, dan bila tak mentauhid dan mengesakan Allah, kita tidak akan sembah Allah, maka percayalah kehidupan kita di dunia ini akan diikuti oleh kehidupan yang lagi sempit, yang lagi susah, yang lagi menderita. Maka marilah kita sama-sama mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Hidup hanya kerana Allah semata-mata, bukan kerana nafsu. Marilah kita kenal Allah, marilah kita mengesakan Allah. Dan salah satu syarat untuk mengesakan Allah ialah jangan mensyirikkan Allah. Sebab itulah dalam satu hadis, Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, dia cerita, masa dia cerita dia telah memeluk Islam. Kemudian dia cerita ketika dia belum memeluk Islam, dia pergi berjumpa dengan Raja Heraklu ataupun Hercules, iaitu Raja Rom, raja yang beragama Kristian. Jadi dia pergi ke Syam. Bila Raja Heraklu tahu Abu Sufyan ni pembesar Mekah, ketika itu dia belum Islam. Bila dia tahu Abu Sufyan pergi ke Syam, Raja Heraklu memanggil Abu Sufyan dengan rombongannya. Raja Heraklu ni adalah seorang raja Kristian yang beragama Kristian dan cerdik. Dia banyak baca kitab-kitab Taurat dan Injil. Jadi dia nak pastikan Muhammad yang mendakwa dia Nabi kat Mekah betul tak Nabi, sama tak sebagaimana yang dia baca dalam kitab Taurat dan Injil. Maka setelah dia panggil Abu Sufyan, dia bertanya, apa yang Muhammad suruh kamu kat Mekah tu? Maka kata Abu Sufyan, yang ketika itu dia masih kafir tapi dia jujur. Dia kata apa? Muhammad di Mekah pertama disuruh kami an na'budallahi wahdah, supaya kami sembah Allah yang satu. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a, dan supaya kami tidak mensyirikkan Allah. Kata Raja Heraklu, apa lagi yang Muhammad suruh? Muhammad suruh wa an natruka ma kana aba'u alaina, apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami termasuklah sembah patung, Muhammad suruh tinggal. Syarat tauhid, jangan mensyirikkan Allah. Kalau kita mengesakan Allah tapi dalam masa sama kita sembah nafsu, kita percaya pada bomo, kita solat pun tak, itu bukan mentauhidkan Allah. Tauhid mesti disamakan dengan tidak mensyirikkan Allah. Apa lagi Muhammad suruh kamu di Mekah? Muhammad suruh kami selepas mentauhidkan Allah, setelah meninggalkan semua amalan-amalan nenek moyang kami, maka Muhammad suruh kami solat. Amalan yang paling penting setelah kita mentauhidkan Allah ialah solat. Sebab itulah solat, kata Nabi, pembeza antara kufur dan iman. Nak kenal orang Islam, bukan tengok kopiah, bukan tengok janggut, bukan tengok pakai keplekak, bukan tengok serban, tak. Nak tengok Islam ataupun tak, tengok solat ke tak. Kalau dia pakai kopiah, pakai jubah, tapi tak solat, bukan Islam. Tapi kalau dia tak pakai kopiah, dia tak pakai jubah, tapi dia jaga solat 5 waktu, dia adalah Islam. Pembeza antara orang Islam dan orang tak Islam ialah solat. Boleh? Jadi untuk selamatkan diri kita daripada azab kubur, dua je: mentauhidkan Allah dan menyembah Allah. Dan ibadat yang paling besar dan utama ialah solat. Sebab itulah kita, pihak kami Ghulamud Dakwah, berusaha untuk mendirikan surau ni, ataupun madrasah, ataupun masjid. Sebab apa? Kami tak nak orang di kawasan ini tidak ada masjid. Bila tidak ada masjid, itu adalah satu petanda yang sangat-sangat tidak baik, yang menunjukkan manusia tidak cintakan Allah. Kalau tempat tinggal kita jaga, kita bina,
rosak kita baiki, maka bagaimana kita biarkan kampung kita tidak ada rumah Allah yang pencipta kita. Jadi masjid ataupun surau adalah sebagai tanda kita mentauhidkan Allah. Sebab itulah kita minta pihak orang kampung di sini supaya dapat siapkan surau ni. Kenapa? Supaya pastikan orang kampung surau ni datang ke surau ni. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu nak gembira bahawa kamu adalah orang beriman, maka datanglah ke masjid. Sebab datang ke masjid adalah sunnah Nabi kamu. Dan siapa yang meninggalkan datang ke masjid, dia sebenarnya telah meninggalkan sunnah Nabinya. Dan kata Abdullah bin Mas'ud juga, tidak ada orang yang meninggalkan solat berjemaah di masjid melainkan orang yang bersifat munafik. Ya. Sehingga ada salafus soleh dia kata, aku adalah orang yang bodoh bila aku mendengar azan hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, tapi aku tak pergi. Allah mengajak kepada kejayaan yang kekal abadi. Allah mengajak untuk aku masuk syurga yang penuh dengan nikmat, yang tidak ada penat, tidak ada susah, tidak ada tua dan tidak ada mati. Tapi aku buat tak tahu, aku adalah orang yang bodoh. Tapi bila kawan ajak pergi makan dan terpaksa bayar kan, dan akhirnya kadang-kadang membawa penyakit, aku pergi. Bila orang Allah yang memanggil hayya 'alal falah, datanglah kepada kejayaan. Caranya apa? Hayya 'alas salah, datanglah solat ke surau. Kalau aku tak pergi, aku adalah orang yang bodoh. Macam mana kita nak pergi solat berjemaah kalau tidak ada masjid? Maka sebab itulah yang kita buat bukan satu benda yang kecil. Sebab itu juga saya pernah sebut, bila Nabi berhijrah ke Madinah, sehelai sepinggang tanpa duit 10 sen pun, Nabi yang pertama, Nabi bina masjid. Sebab manusia tanpa hubungan dengan Allah, tanpa hubungan dengan rumah Allah, itulah petanda manusia telah rosak dan menyimpang jauh daripada tujuan manusia diciptakan. Dan dalam ayat yang kita baca, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan, tidak lain tidak bukan liyabluwakum, untuk menguji kamu, untuk menguji kita semua. Apa yang Allah nak tengok? Bukan rumah kita kemah ataupun kayu, bukan rumah kita kayu ataupun batu, simen. Bukan nak tengok kereta kita kancil ataupun BMW. Tak. Ya Allah nak tengok ialah ayyukum ahsanu amala. Siapa amalannya yang paling baik. Dan percayalah, kita tak mungkin dapat melakukan amalan yang terbaik kecuali kita mendirikan solat ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Dan Nabi tak pernah solat di rumah. Solat fardu, Nabi tak pernah solat di rumah. Nabi solat di masjid. Jadi kalau nak solat kita terbaik dan nak kita berjaya dalam ujian Allah, maka pastikan kita bagi masa untuk Allah, bagi masa untuk rumah Allah. Kita sama-sama mendirikan solat jemaah di sini. InsyaAllah saya dengan kumpulan kami akan membantu. Kita akan datang sentiasa sekali sebulan ke untuk bagi tazkirah peringatan. Dan di masa akan datang, saya kalau boleh saya nak cari orang muda di kampung ni yang memang tak ada kerja, tapi boleh diajar, boleh dilatih. Kita nak bawa pergi duduk Kuala Lumpur 6 bulan ke. Kita nak ajar agama, ilmu agama, nak bagi dia faham Al-Quran, nak bagi dia faham sunnah. Kita akan bagi tempat tinggal, kita akan bagi makan, duit poket. Kerja dia apa dah? Kerja dia belajar aja. Belajar Quran, belajar sunnah, sehingga dia faham. Lepas 6 bulan, ataupun kalau tak cukup setahun, kita akan hantar balik ke kampung dia di sini, kampung Kemubu. Apa kerja dia setelah balik di sini? Jadi imam di sini.
Kerja dia ialah menghidupkan surau ni. Kerjanya ialah mengumpulkan orang kampung untuk datang ke masjid, dan kerjanya ialah untuk memberi kefahaman Islam. Kalau saya bina, pihak kami bina surau sahaja, tanpa ada orang yang menggerakkan, surau ni akan mati. Betul tak? Akan mati. Saya dah tengok banyak surau kat sini yang tak mati tapi mati, kan? Yang ni mati, betul-betul mati, sebab dah hanyut, kan? Jadi kita nak surau ni betul-betul hidup. Kalau boleh surau di kampung Kemubu ni jadi contoh kepada surau yang lain. Walaupun kampungnya tak besar, walaupun suraunya kecil, tapi hidup. Orang kampung ni datang. Subhanallah. Ada seorang sahabat, dia, rumah dia jauh daripada surau, daripada masjid. Lalu ditawarkan kepadanya, nak tak aku beli kepada kamu seekor keldai untuk kamu pergi ke masjid. Kesian kamu jauh, kemudian panas, kadang-kadang malam gelap. Apa jawapan sahabat ini? Dia kata, aku tak suka menaiki kenderaan ke masjid. Kenapa? Setiap langkah yang aku berjalan menuju ke rumah Allah, Allah angkat satu darjah, Allah hapus satu dosa, Allah bagi satu pahala. Maknanya semakin rumah aku jauh, tanpa aku memerlu menaiki kenderaan, semakin besar ganjaran aku, semakin tinggi darjah aku di sisi Allah. Tengok, sahabat cukup faham apa tujuan dia hidup. Tujuan dia hidup ialah untuk memastikan amalan dia ahsanu amala, amalan yang paling baik, pahalanya paling banyak. Itulah orang yang paling cerdik. Dan orang yang paling tak cerdik, dia kumpul harta sebanyak-banyak yang mungkin, dia hidup sepuas-puasnya, tapi bila mati kosong, tidak ada amalan. Boleh insya-Allah? Boleh ya? Ni adik boleh ni, orang muda ni. Boleh ya? Boleh ya? Pihak orang sini bagi kerjasama, bagi pada saya senarai nama orang muda ke, insya-Allah. Saya bukan cakap main-main. Sebab saya bina, pihak kami bina surau ni bukan saja sebab ada duit. Tak. Kami nak jalankan tugas kami sebagai seorang Muslim. Tugas umat Nabi Muhammad yang paling penting ialah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ni umat yang terbaik. Bila? Bukan sebab ekonomi kamu kukuh, bukan sebab negeri kamu ada bangunan pencakar langit. Tak. Kamu umat terbaik ialah bila kamu ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kemungkaran. Barulah Tuhan kata wa tu'minuna billah. Setelah kamu buat dua ni, suruh yang ma'ruf dan cegah yang munkar, barulah Tuhan kata kamu ketika itu beriman kepada Allah. Dan kita selalu baca surah Yasin. Baca kan? Tuhan sebut, Tuhan rakamkan kisah seorang lelaki yang berdakwah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang daripada hujung kota sana seorang lelaki yang beriman. Seorang, bukan ramai. Saya datang ni ramai. Tim saya, kumpulan saya ramai. Kadang-kadang 10 orang, kadang-kadang 20 orang. Tapi dalam surah Yasin Allah menceritakan orang yang beriman pergi berdakwah seorang-seorang, rajulun. Kemudian datang pula daripada jauh, daripada hujung bandar, mana orang miskin. Kemudian yas'a, datang dengan bersegera. Kenapa bersegera? Sebab usaha dakwah tak boleh ditangguhkan. Kalau kita nampak orang nak jatuh lubang, kita tangguh tak? Tunggu sekejap, saya nak habiskan makanan. Kita tangguh tak? Nak jatuh lubang pun kita tak tangguh, apatah lagi manusia nak masuk neraka. Jangan tangguh. Maka Tuhan ajar kita dalam surah Yasin bagaimana sikap orang beriman bila melihat orang lain tak beriman. Apa dia? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang dengan segera demi untuk selamatkan manusia daripada. Sebab itulah pihak kami sanggup datang daripada Kuala Lumpur. Sanggup datang. Dan ini kali kelima kami datang. Sebab apa? Kami, sepanjang kami datang ni, kami jumpa ada orang yang tak pernah solat, ada orang yang tak pernah baca Al-Quran. Maka kami tak boleh duduk diam. Ada pun orang di Kuala Lumpur ramai juga yang tak baca Quran, ramai juga yang tak salat, tapi mereka cukup mudah untuk mencari
majlis ilmu. Ustaz-ustaz di sana cukup banyak, kelas-kelas agama bercambah, tapi di sini tak ada. Betul tak? Surau ada tapi mati. Kalau hidup pun setakat solat, itu pun tak cukup 5 waktu. Kelas-kelas agama ustaz-ustaz tak ada. Betul kan? Jadi sebab itulah kami sanggup korbankan masa, dan kami bukan dibayar. Sebagaimana lelaki dalam surah Yasin datang betul-betul ikhlas kerana Allah, dan akhirnya lelaki ini dibunuh. Tapi bila dibunuh, Tuhan kata apa? Wa qila dukhulil jannah, masuk syurga. Subhanallah. Itulah matlamat hidup manusia. Bukan nak selamatkan isi perutnya, bukan nak selamatkan hidupnya, bukan nak selamatkan rumahnya, tapi nak pastikan hidupnya selepas mati ke syurga, InsyaAllah. Boleh ha? Jadi saya harap yang datang malam ni pun tak ramai kan? Datang orang Kuala Lumpur lebih ramai daripada orang sini. Tak apa, tak penting. Bagi saya tak penting. Tak penting. Di peringkat awal ni, kita nak orang yang, kalau dapat 3 orang yang istiqamah, yang boleh hidupkan surah ni, itu satu dah kehebatan, satu kekuatan. Daripada mula-mula ramai datang, lepas tu tinggal imam saja, bila pun tak datang. Dapat 5 orang yang istiqamah lebih baik daripada 50 orang tapi tak istiqamah. Boleh? InsyaAllah. Tama-tama yang rumah-rumah dekat-dekat ni, datanglah. Percayalah, percayalah, kita tak akan rugi bila kita sentiasa dapat solat berjemaah di surah ni. Kalau tak siap pun boleh datang. Sekarang tak siap, kita boleh solat. Dan sebulan yang lepas kita datang, lagi tak ada apa kan? Dinding tak ada, tiang tak ada, kita boleh solat. Jangan buat alasan. Kenapa tak datang? Tak siap. Yang dulu siap pun tak datang juga. Jadi sebenarnya bukan masalah siap ataupun tak, tapi masalah kita kenal tak Tuhan kita, kita cinta tak pada Tuhan kita. Kalau kita kenal, kita cinta, kita akan datang ke rumahnya, InsyaAllah. Boleh ha? Jadi saya nak simpulkan, hidup kita adalah ujian. Untuk apa Allah menguji kita? Untuk Allah melihat siapakah amalan yang paling baik. Jangan kita habiskan masa untuk kejar dunia dan harta yang Allah tidak ingin melihatnya. Jangan kita habiskan masa untuk jaga anak kita supaya berjaya dalam pelajaran yang akhirnya Allah tak bertanya pun. Yang Allah nak tanya ialah ayyukum ahsanu amala. Pastikan amalan yang kita lakukan kepada Allah adalah yang terbaik dan yang berkualiti, InsyaAllah. Boleh ya? InsyaAllah. Saya rasa cukup setakat ni. Tazkirah ringkas. Tazkirah ringkas. Tapi kalau makan ada tak ringkas? Tak ada kan? Sepatut adil. Tazkirah ringkas. Lepas ni makan ringkas je, 10 minit je bagi masa. Boleh? Tak apa, makan sepuas-puasnya. Tazkirah ringkas ke panjang tak penting. Yang penting apa dia? Kita faham dan kita ambil pengajaran. Dan selepas ini kita amalkan. Itu yang penting. Kadang-kadang kita dapat satu ayat dalam satu kelas, kemudian kita amalkan, menyebabkan kehidupan kita berubah lebih baik daripada kita pergi 10 kelas, 10 orang guru, tapi kehidupan kita tak berubah. Boleh insyaAllah. Ada soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada, saya rasa cukup setakat ni. Kita tutup dengan sama-sama membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.